Assalamualaikum semua, bertemu kita dalam siri pembelajaran adab tidur mengikut sunnah Nabi SAW. Tengok tu. Kartun tu sedang tidur nyenyaknya dia kan. Alhamdulillah. Ya, kena tidurlah adik-adik. Tak boleh kita nak berjaga je sampai ke siang. Kita kena ambil rehat juga. Ya. Standard kandungan 6.1 merumus konsep tidur beradab mengikut sunnah Nabi SAW secara istiqamah. Standard pembelajaran 6.11 menerangkan adab tidur. 6.12 membaca dalil nakli yang berkaitan dengan adab tidur. InsyaAllah adik-adik ya. Kejap lagi kita akan pergi ke bagaimana konsep sebelum tidur, selepas tidur dan sebagainya yang berkaitan dengan adab tidur. Yang pertama ialah sebelum tidur kita kena tidur awal. Kenapa? Kita tidur awal supaya kita boleh bangkit awal. Kan? Supaya kita dapat solat subuh awal waktu. Sebab kita sudah berpenatan di siang hari, maka eloklah kita tidur dalam lingkungan pukul 10, pukul 11 dan sebagainya dirasakan perlu untuk kita rehatkan minda kita dan tubuh badan kita setelah kita penat bekerja seharian di siang hari. Begitu ya adik-adik. Yang kedua ialah wuduk. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Iza ataita mudja'aka fatawadda'u wudu'aka lis-solah." Maksudnya, apabila engkau hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana wuduk untuk melakukan solat. Kenapa adik-adik kita perlu ambil wuduk? Mana tahu itu ialah wuduk kita yang terakhir, kita tidur-tidur, Allah Ta'ala matikan kita kan. Allah Ta'ala tak kembalikan ruh kita di dalam badan kita. Begitu Boleh tak? Cuba tengok kartun tu, okey je tidur. Dia nak tidur lah tu. Kan dia tunggu terlelap. Dia kena berzikir dulu kan. Di antaranya adab yang perlu kita buat sebelum kita nak tidur juga ialah kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa? 33 kali juga. Dan satu kali tu ialah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, seterusnya yang ketiga ialah mengibas tempat tidur dengan menggunakan kain. Tengok gambar di atas tu. Umi dia, mama dia sedang mengibas tempat tidur. Kerana apa? Kerana bila kita selepas kita tidur, kita tak tahu apa yang ada dekat atas kita punya katil ataupun selimut. Takut-takut ada serangga ke apa ke gigit kita kan. Okey, seterusnya yang keempat ialah kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan. Betul tak? Kenapa perlu baca Bismillah? Kerana Allah suka. Bila Allah suka dapat pahala kita buat gitu. Boleh adik-adik kita amal, kita nak buat sesuatu pun, hatta kita nak berjalan ke, nak menulis ke, nak mengira, kita mulakan starting with. Kita mula dengan nabda' bi. Bermula dengan kalimah thayyibah, kalimah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang kelima ialah kita perlu buat apa? Miring kanan, mengiring kanan. Kita tidur tu, umpama kita letak pipi kita ni, tangan kita ni bawah pipi, kemudian kita mengiring ke kanan. Kerana apa? Bila kita makan, proses pencernaan berlaku. Jadi bila kita tidur kanan, cantik dia punya proses digestion dia. Betul tak adik-adik? Kalau kiri ni, tak eloklah aku menyebabkan efek kepada kesihatan. Ya, gitu ya adik-adik. Okey, seterusnya yang kelima ialah jangan tidur meniarap. Kerana apa? Kerana dia dibenci. Bila dibenci ni tak sukalah adik. Allah Ta'ala suka meniarap ni merupakan tidur-tidur set-set syaitan. Jangan kita ikut.
ittiba' syaitan, jangan kita ikut syaitan kerana ia sesat. Seterusnya yang kelima ialah doa sebelum tidur. Bagaimana doa sebelum tidur ni adik-adik? Senang sahaja dengan kita menadah tangan lalu membacanya. Bismikallahumma ahya wa amut. Maksudnya dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Okey, baik. Sekarang kita tengok doa selepas bangun tidur. Bagaimana bunyinya? Okey, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mati. Okey, boleh amalkan ya adik-adik semua? Seterusnya, adab selepas bangun tidur. Apa yang perlu kita buat? Pertama ialah bangun awal pagi. Kenapa bangun awal pagi? Kita dapat menyihatkan tubuh badan kita. Yang kedua, minta dengan Allah Ta'ala. Udu'uni astajib lakum. Barang siapa yang minta kepadaku, pasti aku akan perkenankannya. Yang ketiga ialah mengemas tempat tidur. Tengok tu. Adik tu pandai dia kemas tempat tidur. Gitulah adik-adik, kita kena kemas tempat tidur selepas menggunakannya, ya. Yang keempat ialah menggosok gigi. Tengok tu adik tu dah mula belajar gosok gigi. Eloklah untuk gigi yang cantik dan sihat. Yang kelima ialah kita lepas bangun kena mandi. Tengok gambar kartun tu. Elok je dia mandi dengan sabun kan. Alhamdulillah. Yang selepas mandi, apa perlu kita buat? Kita perlu menunaikan solat, berwuduk dan menunaikan solat subuh. Sama ada bersendiri ataupun yang lebih baik berjamaah. Itu cantiknya ya adik-adik. Seterusnya ialah summa ba'. Kita tengok dalil nakli berdasarkan adab tidur. Tip yang pertama, tidurlah dalam keadaan berwuduk. Baik, itu kita maklum. Yang seterusnya ialah hadis dia berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib. Nabi SAW bersabda, Iza ataita mudja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah thumma irtaji' ala shikkukal ayman. Maksudnya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduk untuk solah, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis Bukhari nombor 247 dan Muslim nombor 2710. Itulah adik dalil nakli berkaitan adab tidur. Seterusnya, kepentingan kita amal adab tidur pertama ialah ibadah dalam kehidupan kita. Manusia ni tak boleh. Dia kena tidur sekejap untuk mengambil tenaga setelah berpenatan di siang hari. Yang kedua, poin dia ialah kesihatan mental dan fizikal. Otak kita ni perlu rehat melalui kita tidur sekejap. Baik. Yang ketiga ialah ikut sunnah. Tak ada lagi kita ikut yang orang lain. Kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Yang keempat ialah mendapat pahala. Apa-apa yang kita buat pun di sisi Allah Ta'ala ada pahala untuk kita, ada bahagian kita. Kita niat dah satu pahala. Kalau kita laksanakan kebaikan, lagi 10 pahala dapat. Dan seterusnya, menjauh daripada godaan syaitan lah. Syaitan dia memang suka untuk hasut kita buat benda tak baik. Jadi bila kita mengamalkan sunnah ni, sedikit sebanyak menolong kita supaya lebih dekat dengan Allah dan mendapat pahala yang tanpa kita sedari. Begitu adik-adik, faham? Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan Qailulah. Pengakhiran tajuk kita ini ialah ma ta'allaq berkaitan dengan Qailulah. Apa maksud Qailulah? Ialah qalil, daripada perkataan qalil, iaitu sedikit. Sedikit kita ambil rehat. Daripada kepenatan bekerja, kita rehat 10 hingga 20 minit lebih kurang lah sebelum zuhur. Untuk kita niat apa dia?
adik-adik, untuk kita niat supaya kita dapat bangun beribadah di waktu malam, pembikinan orang-orang yang soleh terdahulu menyebabkan Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada kita sebagai hamba yang berdosa. Ustaz yang bercakap ni pun bukan baik sangat pun, betul tak? Sama-sama buat dosa, sama-sama muhasabah supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita semua, insya-Allah. Kena ambil Qailullah untuk kesihatan diri, untuk penjagaan diri, insya-Allah lah. Kaedah saintifiknya, bila kita tidur kita dapat refresh kita punya otak kita kan. Okey, itu saja dari Ustaz. Sekian, terima kasih adik-adik semua.